Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi bacaan kitab Al-Ahadith Al-Muntaqabah. Hari ini kita sambung baca berkenaan dengan hak-hak seorang Muslim. Hadis yang berkaitan dengan hak-hak seorang Muslim. Tengok dalam tajuk Ikramul Muslimin, Ikram Muslimin, hak-hak seorang Muslim. Hadis nombor 159. Kalau yang pakai kitab macam saya, muka surat 455. Muka surat 455. Muka surat 455, tengok dalam bab Ikram Muslimin, hak-hak seorang Muslim. Hadis nombor 159. Muka surat 455. Muka surat 455. Baik. An Salimin an abihi. Hadis bawah tu, dekat bawah tu. Okay. An Salimin an abihi radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa huwa juz'un minal hadith rawahu Abu Daud. Hadis ni dalam riwayat bahasa Arab tu, kalau tuan-tuan tengok, dia nama dia daripada Salim, daripada ayahnya. Daripada Salim, daripada ayahnya. Salim ni ialah cucu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada anak Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar lahir anaknya Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Saya nak beritahu yang dalam bahasa Arab tu dia ada beritahu daripada Salim an abihi, daripada ayahnya. Salim daripada ayahnya. Ayah ni maksudnya itu siapa? Abdullah bin Umar. Makna Salim ni ialah cucu Sayyidina Umar. Dan beliau ini ialah merupakan di antara ulama yang faqih dahulu di Madinah. Okey, baik. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajatnya. Sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menunaikan hajatnya. Hadis ni ialah hadis yang masyhur, ma'ruf, biasa dibaca. Dan kita pun biasa dengar hadis ni. Hadis ni sebenarnya panjang lagi, tetapi yang diambil dalam kitab ni ialah potongan daripada hadis ni, yang mana untuk nak bawa berkenaan dengan hak-hak seorang Muslim. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW sebutkan sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menunaikan hajatnya. Mana siapa yang bantu orang Islam untuk tunaikan hajat dia, maka Allah SWT juga akan menunaikan, Allah Ta'ala akan bantu dia untuk menunaikan hajat dia. Jadi mana hadis ni memberikan galakan kepada kita supaya kita bersentiasa membantu orang Islam yang lain di dalam menunaikan hajatnya. Hadis ni makna dia jelas. Saya rasa makna bagi galakan supaya kita bantu orang Islam yang lain. Baik. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Wallahu yuhibbu ighathatal lahfan. Rawahul Bazzar min riwayati Ziyad bin Abdullah
An-Numairi wa qad wuthiqa wa lahu syawahid. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang memberi petunjuk untuk melakukan kebaikan akan mendapat pahala yang sama banyak dengan pembuat kebaikan itu sendiri. Dan Allah Ta'ala suka orang yang membantu orang yang berada dalam kesusahan. Hadis riwayat Bazzar dipetik daripada kitab At-Targhib. Ni pun hadis ni pun iaitu memberikan galakan kepada kita supaya menunjukkan orang lain kepada melakukan kebaikan. Maksudnya bimbing orang lain melakukan kebaikan. Orang yang memberi petunjuk untuk melakukan kebaikan akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang buat kebaikan tu sendiri. Maksudnya satu orang kalau dia ajar atau kalau dia tunjuk orang atau kalau dibimbing satu orang untuk buat satu amalan yang baik dan orang tu buat dengan sebab atau dengan asbab dia ajak orang tu melakukan kebaikan dan orang tu ikut, orang tu buat, maka semua pahala orang yang melakukan kebaikan itu akan didapati oleh orang yang tunjuk tu. Kan orang tu tak pernah pergi masjid. Contohnya orang tu tak pernah pergi masjid, maka dia ajak orang tu untuk pergi ke masjid. Dengan sebab dia ajak, orang tu daripada tak pernah pergi masjid datang ke masjid. Maka orang tu datang ke masjid, pahala dia semua dapat. Bahkan lepas tu katalah insya-Allah orang tu istiqamah datang masjid, semua pahalanya didapati oleh orang yang ajak tu. Orang tu tak boleh baca Quran. Maka dia ajar orang tu baca Quran, maka orang tu boleh baca Quran. Maka kesemua pahala orang yang baca Quran itu didapati oleh orang yang ajar dia. Jadi sebab itu hadis ni ialah juga akan dikecapi dia punya fadilat dia sebanyak-banyaknya oleh paling kurang dua golongan. Ini maksudnya ada dua golongan yang akan paling banyak dapat fadilat pada hadis ni. Siapa? Pertama, orang yang suka berdakwah. Kalau orang berdakwah, maka dia paling dapat banyak fadilat pada hadis ni. Sebab bila orang berdakwah, ajak orang, bila orang buat, maka semua pahala dia dapat. Yang pertama. Yang kedua ialah orang yang mengajarkan ilmu agama pada orang lain. Termasuk juga dalam hadis ni. Mana bila orang berdakwah dan mengajak orang kepada kebaikan, siapa yang mana ikut dakwah ni tu, mungkin semua hidup dia berubah, maka Masya Allah semua pahala orang tu dia dapat. Dan orang yang ajar ilmu agama pada orang tu dia tak tahu, maka tahu dan dia beramal dan sebagainya dan seterusnya, maka pahala orang tu juga dia dapat. Maka dua golongan yang mana paling banyak dapat daripada fadilat daripada hadis ni. Pertama orang berdakwah dan kedua juga orang mengajar ilmu. Satu sudut yang lain juga sebenarnya orang mengajar ilmu juga termasuk dalam berdakwah. Cumanya mengajar ilmu ni lebih khusus kerana dia mengajar ilmu yang sukar, yang lebih rumit. Kadang-kadang kan kita lihat kat luar, kadang ada orang yang mana kadang-kadang ialah hidupnya mana begitu jauh daripada agama. Tapi kadang-kadang dengan sebab satu cakap atau satu ucapan daripada seseorang, maka dia jadi berubah. Kadang ada orang yang tu kan dia jadi berubah, maka terus lepas tu dia jadi orang baik, beramal. Maka pahalanya semua akan masuk kepada orang yang mana mengajaknya itu. Ada orang yang mana dia tak biasa berselawat. Ini contoh saja, tak biasa selawat. Maka bila dia dengar pasal satu kelebihan berselawat daripada seseorang, maka dia pun banyak berselawat. Maka dengan sebab itu siapa yang tunjuk kepada dia kebaikan, maka dia akan dapat. Jadi hadis ni ialah menggalakkan kepada kita, pertama banyak berdakwah, lagi banyak dakwah maka lagi banyak hasil, maka lagi banyak kita akan dapat. Yang kedua ialah supaya sebanyak-banyaknya mengajarkan ilmu agama pada orang lain. Kalau tak mampu mengajar ilmu agama, juga ialah mengajak orang kepada kebaikan. Termasuk juga dalam hadis ni contoh ibu bapa. Ibu bapa yang mana dapat anak. Ibu bapa ada anak-anak dan ibu bapa bimbing anak-anak dia kepada kebaikan. Ibu bapa bimbing anak dia kepada kebaikan. Dia juga dapat fadilat dari hadis ni. Ialah ibu bapa kan, dia hantar anak dia belajar Quran. Dia hantar anak dia belajar agama. Dia hantar anak dia untuk sekian-sekian kebaikan dan juga dia ajar. Dia bimbing anak dia supaya jaga solat. Maka seumur hidup anak dia tu jaga solat, baca Quran dan juga berzikir. Seumur hidup ibu bapa tu dapat. Termasuk juga ibu bapa. Jadi hadis ni begitu luas maknanya. Kesimpulannya ialah siapa yang menjadi asbab maknanya sebab,
siapa yang menjadi asbab orang lain buat kebaikan, siapa pun dia, maka semua pahala orang yang buat kebaikan tu dia akan dapat. Jadi lagi banyak ajak orang, maka lagi banyaklah kita dah dapat kebaikan daripada amalan orang tersebut. Tanpa dikurangkan pahala orang tu tak, pahala dia sama juga dapat, tapi dia dapat kan, tapi dia juga dah dapat kan. Jadi banyaklah perkara kan. Dalam kes, dalam situasi macam ni, bila Covid berlaku, orang pun takut datang masjid. Kadang bahkan ada juga yang menjadikan alasan tak nak datang masjid sebab takut Covid. Tapi orang yang sama tak takut lagi pasar raya. Orang yang sama juga tak takut pula pergi ke lepak dekat kedai kopi ataupun kat restoran. Tapi pergi masjid takut. Maka dalam situasi macam ni, maka perlu kita menggembleng tenaga dan usaha untuk ajak balik orang ke masjid. Sebab bila masjid dah lama tutup itu, maka dah rasa macam dia dah selesa pula sembahyang kat rumah, dah tak nak datang masjid dah. Maka realiti yang berlaku sekarang ini, selepas daripada kes Covid yang berlaku hari itu dan sekarang ini, kalau kita pergi mana-mana masjid, ialah bilangan ahli jemaah yang datang makin berkurang, bahkan berkurang. Kalau tak percaya, tuan-tuan kira sendiri. Dan saya pergi banyak masjid mengajar, bila kita lihat memang sebenarnya jemaah berkurang. Saya nampak saf bertambah. Memanglah saf bertambah. Dah saf bertambah sebab kerana dah sembahyang jarak. Sembahyang jarak maka saf bertambah. Tapi sebenarnya kalau kata kita rapatkan balik, maka kita akan nampak betapa banyak kurang. Di banyak masjid. Kan masjid tempat saya dan juga masjid tempat lain, kita lihat bahawa masjid jatuh, merudum orang yang datang. Sebab dia lah kerana itulah lama tutup, dia dah sedap. Dia dah sedap sembahyang kat rumah, dah selesa. Maka dalam tempoh ini, menjadi tanggungjawab kita semua ialah ajak balik orang datang masjid. Kan ajak orang balik datang masjid. Ialah dengan SOP ada, kita terus tunaikan. Tapi janganlah sampai tidak datang ke masjid. Perlu usahakan. Ini juga peluang kita ataupun tanggungjawab kita untuk sama-sama. Kan ni selain daripada AJK masjid, pengerusi masjid ataupun nazir masjid ke apa panggil lah pun, kan, tetapi juga ahli jemaah juga perlu berusaha supaya orang dapat datang ke masjid. Kan, dapat datang ke masjid dan jangan takutkan orang untuk datang ke masjid. Mudahkan orang supaya orang boleh datang ke masjid. Sebab masjid ni dia bukan macam pasar raya. Masjid ni dia bukan macam pasar raya. Pasar raya ni kalau kena halau sekalipun, dia lepas tu datang balik. Masjid ni kalau sekali kena halau, dia punya merajuk tu sampai mati tak nak datang. Kadang-kadang berdendam pula. Jadi kerana itu perlu berusaha untuk dalam tempoh macam ni, orang dah makin kurang datang masjid. Keadaan ini sangat merisaukan. Sama-samalah kita menggembleng supaya jemput orang datang masjid. Mudah-mudahan kita akan dapat pahala semua kebaikan tu. Boleh ya tuan-tuan, insya-Allah kita usahakan. Mana-mana kita balik ke tempat kita, taman kita, kawan-kawan kita yang mungkin dulu biasa tengok ke masjid, beritahu ajak datang semula ke masjid. Kan penuhi juga majlis ilmu, dah datang penuh ke masjid. Kan bagi tahu dengan dia, insya-Allah kalau kita ramai datang masjid, Covid pun segan nak datang masjid. Segan dia, malu dia nak datang masjid. Kan restoran dia tak datang, masjid pun lagi tak datang, insya-Allah. Okey, baik. Itu saya sentuh saja, maksud nak bagi tahu hadis ni bukan untuk ulama aja, untuk siapa pun, orang awam pun. Siapa yang menjadi asbab kebaikan, orang buat kebaikan, pahala semua dia akan dapat. Dalam tempoh macam ni, orang yang mungkin dah lama tak datang masjid, dah segan nak datang masjid dah, ataupun takut nak datang masjid, kita ajak dia datang masjid. Kalau dia datang balik masjid, di istiqomah datang balik, pahala dia semua kita dapat. Bukan saya beritahu, Nabi SAW juga berjanjikan perkara tersebut daripada Allah Ta'ala. Dan kemudian Nabi bagi tahu, Allah Ta'ala suka orang yang membantu orang yang berada dalam kesusahan. Allah suka orang yang membantu orang yang berada dalam kesusahan. Baik, hadis ni semua jelas lah makna dia ni. Okey, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairun nasi anfa'uhum lin-nas rawahu ad-Daraqutni wa huwa hadithun sahih al-Jami' as-Saghir. Masya-Allah. Okey, kita tengok hadis ni. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni dalam hadis ni makna bagi tahu sebahagian sifat orang beriman. Okey, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin ialah orang yang beramah mesra dengan orang lain dan orang lain boleh beramah mesra dengannya.
Dan tidak ada kebaikan pada sesiapa yang tidak beramah mesra dengan orang dan tidak boleh beramah mesra, dan orang tidak boleh beramah mesra dengannya. Dan sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Hadis riwayat Daraqutni daripada kitab Jami'us Shaghir. Daraqutni itu makna imam lah, Imam Daraqutni, Imam Daraqutni, kan? Imam besar hadis. Jami'us Shaghir tu maksudnya kitab Imam Suyuti. Imam Suyuti rahmatullah alaih ada karang kitab hadis Al-Jami'us Shaghir, kan? Imam Suyuti ni banyak karang kitab, lebih disebutkan bahawa beliau ada karang kitab lebih 600 kitab. Imam Suyuti rahmatullah alaih karang kitab lebih 600 kitab. Ada tebal, ada nipis, kan? Tapi masya-Allah, imam besar Imam Suyuti, lahir 849 Hijrah dan meninggal dunia 911 Hijrah. Imam Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahmatullah alaih. Jadi beliau ni ada karang antara kitab dia, kitab hadis yang beliau kumpulkan, nama dia Al-Jami'us Shaghir. Okey, baik. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW sebutkan antara sifat orang beriman dalam bergaul dengan orang lain. Sifat orang beriman, hubungan dia dengan orang lain. Okay, apa dia Nabi bagi tahu bahawa orang mukmin ialah orang yang beramah mesra dengan orang lain dan orang lain boleh beramah mesra dengannya. Mana orang mukmin ni dia mudah masuk dengan orang. Sifat orang beriman. Dia bukan jenis keras, kasar. Bukan jenis masam muka dengan orang, tak. Mana orang dia masuk dengan orang, orang masuk dengan dia. Itulah bahasa senang dia. Sifat orang beriman. Dia mesra dengan orang, orang mesra dengan dia. Dia mudah masuk dengan orang, orang mudah masuk dengan dia. Bukan bermakna, tuan-tuan, hadis ni bukan bermakna dia ni mulut banyak, bukan. Bukan semestinya. Kadang ada orang ni dia mudah masuk dengan orang sebab kadang dia mulut banyak. Dia kalau dia duduk dengan orang, dia ni popet dia, lala jadi macam kawan lama dah pula. Bukan maksud begitu. Maksud dia ni akhlak dia baik, sehingga kan dia mudah masuk dengan orang. Dan kerana baiknya akhlak dia tu, orang juga suka kat dia. Akhlak dia baik, kan? Akhlak dia baik, maka menyebabkan dia baik dengan orang, orang pun baik dengan dia. Dan Nabi bagi tahu apa dia Nabi bagi tahu? Sambung seterusnya, tidak ada kebaikan pada sesiapa yang tidak beramah mesra dengan orang dan orang yang tak beramah mesra dengannya. Maksud dalam hadis ni maknanya nak bagi tahu kalau orang beriman, dia maksudnya kalau satu orang tu dia tak baik dengan orang, maka Nabi bagi tahu tak ada kebaikan pada dia. Di sini maknanya Nabi SAW berikan galakan kepada kita supaya kita beramah mesra dengan orang lain, baik dengan orang, berakhlak baik dengan orang. Kita boleh masuk dengan orang juga boleh masuk dengan kita. Ini sebenarnya sifat ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sifat ini yang paling hebat juga ada pada Nabi SAW. Nabi SAW dalam hadis bagi tahu bahawa Nabi ini ialah satu orang yang mana dihormati, sangat dihormati. Tapi bila orang duduk dengan Nabi SAW layan dia punya baik sampai dia kata bahawa akulah orang paling baik dengan Nabi. Itu sifat Nabi. Mana kalau ada orang duduk dengan Nabi, sampai orang tu kata bila dia jumpa Nabi, dia kata akulah orang yang paling baik dengan Nabi. Padahal contoh kata, kalau orang lain jumpa Nabi pun dia kata benda sama. Kalau beribu orang jumpa Nabi pun semua akan kata bahawa sayalah orang paling baik dengan Nabi. Itu nak bagi tahu apa? Nabi SAW, siapa pun datang kepada baginda akan layan baik, sehingga kan orang tu Nabi SAW baik dengan dia dan dia pun baik dengan Nabi SAW. Mana orang beriman perlu ada sifat ramah mesra dengan orang. Bukan masam muka, bukan kasar, kan? Jadi kena ada ramah mesra dengan orang. Para ulama ada sebutkan, ni ada dalam kitab juga ada disebutkan, orang yang suka baca Quran, dalam kitab ada disebutkan bahawa orang yang suka baca Quran, dalam kitab di perkara itu disebutkan pasal kelebihan baca Quran. Di antara kelebihan baca Quran, orang yang suka baca Quran, orang yang selalu baca Quran, istiqamah baca Quran, Allah Ta'ala akan datangkan pada muka dia nur. Nur tu Allah bagi. Orang yang suka baca Quran, Allah Ta'ala akan datangkan pada wajah dia nur. Nur itu bila orang yang tak kenal dia tengok pun akan rasa sayang kat dia, suka kat dia. Mana orang tu kadang tak kenal, mungkin tengok sekali macam berselisih, Assalamualaikum, jumpa, tapi orang tu suka kat dia tengok.
nur tu kerana berkat bacaan Quran. Maksud nak bagi tahu juga kadang antara perkara yang kadang menyebabkan orang baik yang kita ialah juga kerana amalan orang tu. Sebab tu secara umumnya orang yang soleh disukai orang. Kan? Orang jahat orang memang tak suka. Tapi kalau dia tak tunjuk kat orang pun, tapi kerana dengan sebab maksiat itu menyelubungi muka dia. Orang tak ada nampak, tapi orang macam rasa tak suka. Tapi orang yang buat amal soleh, baca Quran dan lain-lain, Allah akan datangkan nur pada wajahnya. Orang tengok orang akan suka. Dan dalam hadis boleh bagi tahu bahawa dalam hadis yang lain boleh bagi tahu, dalam satu hadis kursi kan, ada juga disebutkan bahawa bila satu orang hamba dia taat pada Allah dan dia ingat Allah Taala, maka Allah Taala bagi tahu di langit bahawa Allah Taala kepada ahli langit Allah suka sayangan dia. Malaikat akan turun ke bumi, kemudian lepas tu diisytiharkan di seluruh langit bahawa si fulan-fulan disukai oleh Allah Ta'ala, disayangi oleh Allah. Lepas tu malaikat turun, malaikat akan bagi tahu kepada penduduk bumi, wahai penduduk bumi, bahawa si fulan itu disayangi oleh Allah Ta'ala, maka kamu juga sayang kat dia. Maka waktu tu orang itu, penduduk bumi juga akan sayang pada orang tu. Apa makna dia? Bila satu orang tu buat amal soleh tu naik ke atas, amal soleh itu pergi kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sayang kepada dia. Allah juga akan campakkan perasaan kasih sayang kepada orang tu di bumi ini. Tapi kalau orang tu tak taat perintah Allah, maka Allah juga akan campakkan kebencian terhadap orang tu kepada penduduk bumi terhadap dia. Okey, sambung. Jadi maknanya antara perkara yang boleh menyebabkan juga mesra ialah bila kita juga menjaga amal. Amal. Okey, baik. Dan sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Lagi banyak bagi manfaat kepada orang, maka lagilah orang tu lagi baik. Maksud lagi banyak orang tu buat kebaikan pada orang lain, maka lagilah orang tu lagilah baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi sebaik-baik manusia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kebaikan ni contoh kita dalam hadis dia beritahu sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Maknanya manfaat maksudnya kebaikan kepada orang lain. Kalau kita lihat kebaikan ni, apa dia kebaikan? Kebaikan ni maksudnya bagi manfaat pada orang lain. Mungkin satu pertama tuan-tuan, kita tengok kadang-kadang ada orang lapar. Dia lapar, kita bagi dia makan. Ada orang haus, kita bagi dia air. Ada orang tak ada duit, kita bagi dia duit. Itu semua maksudnya memberi manfaat pada orang. Tapi apakah manfaat yang paling besar kepada seorang itu? Dia tidak ada perkara lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, manfaat yang paling besar pada orang ialah kita menyampaikan agama pada orang. Agama itu paling manfaat. Itu paling besar. Kan nak bagi makan, dia sekejap. Orang tu makan kenyang, dia gembira time tu, tapi lepas tu dia akan lapar balik. Bagi minum, dia minum, hilang dahaga, lepas tu dia akan haus balik. Sekejap. Kalau bagi duit, dia guna habis. Tapi kalau kita sebagai contohnya, kita bagi manfaat kepada dia dari sudut agama itu yang kita bagi pada dia tu, manfaat tersebut akan berharga untuk dia dunia dan juga akhirat dua-dua. Sebab itu manfaat yang paling besar ialah manfaat agama. Kan? Ada satu orang ulama di Madinah baru meninggal baru ni. Kan? Ada satu orang ulama di Madinah baru meninggal baru ni. Apa namanya? Al-Habib, namanya Umar juga, Al-Habib Abdul Rahman. Maaf saya, tapi namanya Al-Habib, tapi beliau ni ialah Habib Umar juga, Habib Umar Madinah orang panggil. Namanya Habib, orang panggil Habib Umar Madinah. Baru meninggal lebih kurang dalam 3 bulan lepas ke 2 bulan atau 3 bulan lepas meninggal di Madinah. Dan di Madinah ada seorang ulama besar, namanya Habib Zain bin Sumayt. Dan beliau ni ialah merupakan, dengan Habib Zain bin Sumayt, beliau yang merupakan biras. Maknanya bukan biras, silap, berbesan, besan. Mana anak dengan anak kahwin. Ulama besar lah, kan. Jadi beliau ni orang panggil dia Habib Umar Jufri, baru ingat. Habib Umar Jufri. Dan meninggal lah, rahmatullah alaih, baru meninggal baru ni. Beliau ni asalnya ayah beliau ada tanah kat Madinah. Kan. Jadi waktu tu ayah beliau jumpa dengan satu orang ulama besar juga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan bincang dengan dia. Ayah dia kata bahawa saya ada rancang tanah saya ni, saya nak buka macam pusat jagaan untuk orang miskin dan anak yatim. Maknanya bantu orang susah kan. Buka untuk pusat macam kita macam rumah anak yatim atau rumah untuk bantu orang miskin, saya nak buka kat tanah saya ni. Tapi bila dia bermusyawarat atau berbincang dengan ulama tersebut, ulama itu mengatakan kepada dia, ialah guru dia juga, mengatakan kepada dia, kalau kau nak buka, bagi makan pada orang, maka akan dapat pahala sekian pahala. Dia sebut pahalanya. Okay, kalau kau bagi pakaian pada orang, dapat pahala sekian. Kalau kau bantu anak yatim, maka dapat pahala sekian. Pahala ni besar lah. Tapi ada satu lagi pahala yang paling besar kalau kau buka. Paling besar. Apa dia? Lagi baik tanah kau ni tak payah buka. Jangan buka. Dia bukan kata tak boleh, tapi dia kata jangan buka pusat jagaan anak yatim, jangan juga bantu orang susah. Tapi terbaik ni ialah kau buka pusat pengajian agama. Dia pun dengar nasihat orang alim tu. Maka lepas tu tanah dia tu dia buat macam madrasah. Kalau kat sana dia panggil ribat, maka dia buat madrasah ribat, kemudian dipanggil ribat al-Jufri. Dia buka ribat. Lepas tu Masya Allah, para ulama semua yang besar-besar daripada Yaman dan juga daripada Jeddah dan Saudi datang mengajar di situ. Dan kemudian ramai para ulama telah belajar di situ. Jadi maknanya pahala dia lebih besar. Kan? Maksudnya bukan menafikan bahawa bagi makan orang tu juga baik. Kena bantu orang. Kalau orang lapar, kita bantu. Kalau orang tak ada pakaian, kita bagi pakaian. Haus, bagi minum, bantu. Tetapi manfaat yang paling besar ialah mengajar ke agama pada orang. Lepas tu ayah beliau ni pun buka. Lepas tu beliau sendiri, Habib Umar Jufri ni pun belajar kat situ, dan juga belajar daripada para ulama yang datang kat situ. Dikenali di Madinah lah, tempat tu nama Ribat Al-Jufri. Dan antara juga ulama besar yang sekarang masih hidup yang mengajar ialah namanya Al-Habib Zain bin Sumayt di Madinah, dan beliau ni alim besar dalam mazhab Syafi'i, sehingga ulama beri gelaran pada beliau nama Syafi'i Saghir. Syafi'i Saghir ni maksudnya ulama beri kerana kemahiran beliau dalam fiqh Syafi'i. Syafi'i Saghir, seolah macam Syafi'i kecil, Imam Syafi'i kecil. Macam itulah maksud dia. Kerana alimnya beliau dalam mazhab Syafi'i. Beliau kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i beliau semua ingat. Masih hidup lagi anak, dan beliau juga pernah datang ke Indonesia, Habib Zain bin Sumayt. Dan isteri beliau adik-beradik dengan isteri Al-Habib Umar yang daripada Yaman tu. Yang tadi Habib Umar lain, itu juga anak dengan anak kahwin. Yang tadi tu yang meninggal tu. Yang ini Al-Habib Umar bin Hafidh bin Salim bin ni, itu ialah mereka adik-beradik. Berbiras. Okey, tujuan saya cerita kisah ini ialah nak bagi tahu mana para ulama berfikiran panjang. Mereka kata betul, kalau buka sekian pahala banyak. Ini pun pahala banyak. Tapi ada pahala lagi besar, iaitu apa? Ajar agama. Mengajar ke agama, maka itu lagi besar. Manfaat yang paling besar sampai kepada orang ialah manfaat agama. Tak ada yang lebih besar daripada manfaat agama. Kan? Jadi sebab itu perlu ajarkan manfaat agama, kan? Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, ada khalifah, nama khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Tahu kan khalifah Bani Umayyah? Ialah kerajaan Bani Umayyah bermula dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Lepas tu naik anak dia Yazid. Lepas tu naik anak dia Muawiyah. Lepas tu naik Marwan bin Al-Hakam. Lepas tu naik Abdul Malik bin Marwan. Lepas tu naik Walid bin Abdul Malik. Lepas tu naik Sulaiman bin Abdul Malik. Lepas tu naik Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih jadi khalifah 2 tahun. Tahun 99 Hijrah dan tahun 101 Hijrah dia meninggal dunia. Dia diracun. Ayolah, orang marah dengan dia, diracun. Tapi orang soleh. Okey, baik. Bila beliau meninggal dunia, dia berbeza dengan khalifah sebelum dia. Bila khalifah sebelum dia meninggal dunia, yang sebelum dia, Sulaiman, Walid apa semua, sebelum dia bila meninggal dunia, khalifah, raja. Jadi bila meninggal dunia, meninggalkan harta yang sangat banyak. Banyaklah. Tapi dia ni, bila dia meninggal dunia, dia tak ada apa-apa. Dia selai sepinggang.
Bahkan masa mula-mula jadi khalifah pun, isteri dia ni, yang mana isteri dia ialah daripada keluarga doang, dan isteri dia ni banyak barang kemas. Emas banyak, barang kemas banyak, rantai semua ada. Bila mula-mula dia naik jadi khalifah, dia terus cakap dengan isteri dia. Dia kata, abang bagi pada kamu pilihan antara dua je. Pulangkan semua barang kemas tu ke Baitul Mal, atau abang dengan kau pisah. Antara dua je. Kalau kita sanggup macam tu, mana boleh kita kan. Tapi itu antara kata dua je. Sama ada pulangkan barang kemas Baitul Mal ataupun pisah. Kan? Jadi isteri dia Masya Allah juga salihah, isteri dia pulangkan. Lepas tu isteri dia pulangkan. Sebab tu lepas tu bila Umar bin Abdul Aziz ni mati, bila dia mati, dia meninggal dunia. Lepas tu khalifah lepas tu juga anak Abdul Malik bin Marwan bagi tahu, dia tawarkan pada kakak dia. Dia tu dulu masa suami kakak dulu, ipar dia lah, dulu suruh pulangkan balik. Sekarang ni saya naik jadi khalifah. Jadi kalau kakak nak, kakak ambil balik, saya bagi. Dia pula zaman dia pula kan, dia bagi. Tapi kakak dia kata, kalau dulu masa suami aku hidup, aku dah pulangkan, aku tak akan ambil sampai bila-bila. Masya Allah. Okey, dia ni bila dia mati, Umar bin Abdul Aziz, jadi dia mati macam seolah kita kata selai sepinggang. Sebatang, maksudnya dia bukan sebatang kara, maksudnya tak ada apa-apa lah. Anak dia ramai, 10 orang anak. Jadi orang datang kritik dia. Kan dia kata, Tuan Khalifah, Amirul Mukminin, mati apa pun tak ada. Anak-anak engkau semua miskin. Kan tak ada apa. Dia kata, aku tak kisah. Aku tak ada masalah. Jawapan dia lebih kurang, beritahu bahawa aku tak kisah. Aku walaupun mati tak meninggalkan untuk mereka harta, tapi aku dah ajarkan kepada mereka agama. Aku dah ajarkan kepada mereka agama. Aku tak risau. Mana anak aku tak apa miskin, harta tak ada, tapi aku dah ajar kepada mereka agama. Jadi bila mereka dah ada agama, aku tak risau. Jadi hari ini orang tinggal harta banyak, nak anak kaya jutawan, tapi kadang anak agama kosong. Kan ini kan orang risau masa depan anak, tapi kadang masa depan anak di akhirat orang tak pernah fikir. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini ialah bahawa manfaat yang paling besar berbanding semua manfaat lain ialah apa? Manfaat agama. Jadi sebab itu dalam hadis yang beritahu sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sambung. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslim sadaqah. Qalu fa in lam yajid qala fa ya'malu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qalu fa in lam yastati' aw lam yaf'al qala fa yu'inu dhal hajatil malhuf. Qalu fa in lam yaf'al qala fa ya'mur bil khair أو قال بالمعروف قال فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. Masya Allah. Rawahul Bukhari. Ini nak beritahu banyak ni dalam sedekah, bantu orang. Okay, baik. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, setiap orang Islam hendaklah memberi sedekah. Setiap orang Islam hendaklah memberi sedekah. Bukanlah wajib, tapi maksudnya dituntut. Di sini bukanlah tuntutan tu wajib. Kalau zakat wajib. Zakat tu lebih khusus berbanding sedekah lah, sedekah umum. Di sini maknanya sedekah umum. Jadi setiap orang Islam tu maknanya dituntut untuk bagi sedekah. Maka para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, jika dia tidak mempunyai sesuatu untuk disedekahkan, maka apakah yang patut dilakukan? Kalau harta langsung tak ada, selai sepinggang, maka apa nak sedekah? Harta tak ada. Baginda SAW menjawab, hendaklah dia bekerja dengan tangannya sendiri, lalu dia boleh menyempurnakan keperluannya sendiri, dan dia boleh juga bersedekah. Tengok, maknanya nak bagi tahu pentingnya sedekah. Sampai Nabi SAW itu, kalau tak ada harta, kerja lah. Kerja, dapat harta, maka dia boleh sara diri dia, dan juga dia boleh bantu orang lain. Sedekah. Nak bagi tahu pentingnya sedekah. Kan? Okey. Nabi kata hendaklah dia bekerja dengan tangannya sendiri. Sebab itu kerja terbaik. Antara kerja terbaik ialah kerja dengan tangan sendiri. Apa makna kerja dengan tangan sendiri? Kerja dengan maksudnya menggunakan anggota badan. Maka itu kerja yang terbaik. Kan? Kerja menggunakan anggota badan. Pertukangan dan seumpamanya. Kan, kerja buat yang menggunakan tangan dan seumpamanya.
Itu antara kerja terbaik. Kan, antara kerja yang terbaik. Macam ada orang kadang-kadang dia bertani, gunakan badan. Ada orang kemahiran dia kat tangan, menjahit. Ada orang kemahiran dia bertukang. Ada orang kemahiran dia, ialah maknanya menggunakan kerja ni. Kadang ada zaman-zaman dulu kadang ada orang kadang angkat barang orang, pemikul barang kan. Macam hantar barang orang. Itu juga termasuk kerja dengan tangan. Dan disebutkan bahawa itu antara kerja yang terbaik. Adalah hadis juga beritahu bahawa di antara pendapatan yang paling baik ialah pendapatan dengan hasil kedua tangan. Kedua tangan maksudnya dengan titik peluh sendiri, iaitu dengan anggota badan bekerja. Kerja buat kan. Itu antara kerja yang terbaik dan juga paling berberkat. Kalau zaman kita ni, apa antara contohnya kerja-kerja macam tu? Contoh macam ada orang macam mungkin juga termasuk juga macam orang masak kan, tukang masak dia ni dengan tangan dia. Jahit, tukang, juga termasuk macam orang kerja bengkel. Mungkin dia kat barang tukar ni, juga termasuk. Itu kerja-kerja yang terbaik. Dan juga bertani. Bertani ni menggabungkan dua. Satu ialah makan hasil daripada bumi Allah, dan yang kedua ialah dengan tangan dia. Jadi itu antara pendapatan yang terbaik. Dan ini disebutkan dalam kitab. Dalam kitab ada sebutkan. Para ulama ada bincang apakah antara pendapatan terbaik. Jadi disebutkan bahawa pendapatan terbaik antara yang disebutkan, tapi ada perbezaan pendapat. Cuma disebutkan dalam kitab, pendapatan terbaik ialah pendapatan bertani. First, bertani. Nombor dua ialah kerja buat tangan, yang macam tadi tu saya sebutkan tadi. Sina'ah panggil bahasa Arab. Yang pertama hirasah, bertani, atau ziraah. Yang kedua ialah sina'ah, kerja buat tangan. Nombor tiga baru tijarah. Tijarah makna perniagaan. Perniagaan. Cuma turutan itu ada setengah ulama berbeza. Ada setengah ulama kata kadang ada orang mungkin bagus lagi untuk dia bertani, ada orang mungkin bagus lagi ni. Tapi secara umum tiga-tiga antara pendapatan yang paling baik dan paling berberkat. Sebab tu kalau orang usahakan pendapatan melalui cara ini, biasanya hasilnya itu ialah memuaskan. Allah bagi keberkatan. Okey, baik, kita kan nak bincang waktu banyak lebar. Cuma saya nak, dalam hadis Nabi kata, kalau kita perhatikan, cuba tengok Nabi sebut apa. Nabi kata hendaklah dia bekerja dengan tangannya sendiri. Highlight kat situ. Maksud ini cara yang terbaik. Bukan mestinya macam tu, tapi ini cara terbaik. Hendaklah dia bekerja dengan tangannya sendiri, makna keluar titik peluh sendiri. Lalu dia boleh menyempurnakan keperluannya sendiri, dan dia boleh juga bersedekah. Niaga kan, niaga ke apa ke kan, buka kedai niaga, biarlah jual santan ke, nasi lemak ke, cendol ke. Penat, memang penat, tapi itu berkat kan. Masalah orang Melayu ni tuan-tuan, kenapa scammer paling banyak kat orang Melayu? Sebab kerana semua nak cepat kaya. Ini hakikat. Baru ni lagi, ni baru semalam pun 2 hari 3 hari lepas, satu lagi sindiket tumpas. Dan yang semua tertipu semua orang Melayu. Sebab dia apa? Semua malas kerja tak nak. Yang nak cepat kaya, kalau awak join kami, awak labur 10,000, besok awak dapat 15,000. Besok ni siapa baik sangat nak bagi kau 15,000 besok kan? Berbanyak bank-bank pun bagi ni. Saya sebutkan ni ialah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tuan-tuan dengar betul. Masyarakat kita sekarang ni terlalu suka untuk dapat keuntungan melalui komputer. Masuk apa? Masuk ni Bitcoin, masuk coin tu, coin ni. Masuk ni, nak kaya besok juga. Sebulan besok nak kaya. Nanti boleh bawa mak, nenek, atuk semua, anak semua bawa pergi haji. Kan? Duit tak mana dapat duit, tiba-tiba nak bawa pergi haji. Lalah apa pun tak ada. Duit 50,000 terbang, lepas tu tak ada, apa pun tak ada. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa? Itu bukan kerja yang terbaik. Sebab kerana memang biasanya penipuan berlaku. Kan? Jadi hindarilah pendapatan yang macam ni. Kan, guna-guna yang dalam internet ni kan, ni hindari, jauhi. Sebab memang hari ni dah banyak orang tertipu, dan semua yang tertipu ialah orang-orang Melayu, satu, dan kedua orang masjid pun nak tertipu. Dan saya banyak sini terima soalan dari orang masjid, kata saya tak terima ni. Ada baru dalam tak lama juga satu orang tanya pasal satu pelaburan diikuti. Saya kata jauhi. Tengok betul, tak lama lepas tu jumpa saya, dia dah rugi teruk dah. Masa tu saya kata jauhi awal, jangan ceburi. Tapi sebab kerana malas nak cepat kaya, besok juga nak kaya,
Sebulan juga nak kaya. Mana ada orang baik sangat, kan? Kau kerja lenggang kaki dekat rumah, kan, lenggang lenggok, lepas tu tiba-tiba nak bagi duit 5,000, 10,000. Tak ada, tidak mudah situ, kan? Tuan-tuan pergi bank pun, berapa tahun dia akan bagi faedah? Dah lama tahun baru bagi faedah. Ini join tu baru berapa ni dapat 20,000. Jadi kaya raya. Persoalannya duit tu dapat mana? Mungkin mula-mula. Lepas tu dengan syarikat-syarikat bungkus. Lala jumpa sindiket ni tumpas, sindiket tumpas. Semua siapa dalam tu? Semua orang Melayu, orang Islam. Termasuk ni yang baru sindiket tumpas dengan orang-orang pakai kopiah siap. Antara yang tumpah juga orang pakai kopiah siap. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, sebab apa? Satu sebab dia ialah kerana bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi dah bagi tahu, pendapatan yang paling berkat ialah pendapatan dengan apa? Dengan satu orang bekerja dengan usaha dia sendiri. Titik beluh. Ini yang paling berkat. Bukan nak cepat-cepat kaya, kan? Tak kerja apa tiba-tiba nak kaya, kan? Duduk depan, tengok digital tu, nombor ni tiba-tiba nak kaya. Tidak, mungkin permulaan dapat duit, lepas tu kena tipu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jauhi seboleh mungkin orang Islam, jauhilah sebaiknya, usahakan jauhi pelaburan-pelaburan yang tak pasti mana yang ada dalam komputer. Hari sekarang ni, hari demi hari memang ramai yang makin tertipu. Ni lagi saya sebut ni kerana sekarang ni orang tengah susah, banyak cari duit, maka makin ramai lah orang nak cepat kaya. Mungkin dia betul kita susah, tapi usahalah sedikit supaya dapat rezeki yang berkat dan halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi saya nak tekankan, Nabi juga dia bagi tahu bahawa apa, dia kerja dengan kedua tangan sendiri, maka itu terbaik. Okey, baik, sambung. Kerja dua tangan ni bukan setakat menaip. Maksud saya ni kadang-kadang kan, dia kata saya pun kerja bagi dua tangan, rupanya tu tengok kat komputer, kan? Itu kerja. Maksud di sini ialah kerja dengan titik peluh, kan? Bukan dengan setakat tu, kan? Okey, lagi sambung. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya lagi, sekiranya ini pun dia tak mampu, atau dia mampu tetapi dia tidak lakukan. Maknanya kalau kerja dengan dua tangan tak boleh, dia tak mampu nak kerja kuat. Okey, dia tak, ataupun dia mampu tapi tak nak buat, maka baginda SAW bersabda, hendaklah dia membantu orang yang ditimpa kesusahan. Maknanya Nabi SAW nak bagi tahu, sedekah bukan hanya dapat pahala dia dengan bagi harta. Satu, kita bagi pada orang RM10. Itu satu. Kita kerja dapat RM10, bagi orang RM10. Contoh kita kerja dapat RM100, RM10 kita bersedekah. Itu satu. Satu lagi ialah juga sedekah, ialah bantu orang yang susah. Dia tak keluar harta, tapi kadang orang tu tak susah, maka dia bantu orang tu. Ialah bantu orang tu, kan? Macam baru-baru ni, kan? Ni antara contoh, macam baru-baru ni berlaku banjir di beberapa tempat di Seremban, kan? Ni contoh. Jadi apa dia? Habis orang tu punya barang semua habis basah. Cushion dia, tilam dia. Tapi kadang-kadang masih elok, maka dia datang bagi bantuan, basuh cushion orang tu, basuh rumah orang tu, kan? Macam saya sini duduk Dusunyo, baru ni itu sementara duduk Dusunyo, sekarang dah pindah Parujaya balik. Tapi macam baru ni di Dusunyo, kan, juga kena banjir, kan? Dari rumah habis semua, kiri kanan semua habis, tenggelam sampai ke dapur. Kesian, kan? Kesian tengok. Lepas tu habis sampai ke dapur, besok pagi semua terpaksa basuh barang, kan? Kesian, Allahuakbar, kesian tengok. Jadi sampai terpaksa basuh barang, kan, keluar barang semua. Jadi waktu tu kita mungkin kita tak mampu nak bagi duit, tapi kadang kita boleh bantu, iaitu dengan bantu sebagai contoh basuh rumah dia. Contoh, kan? Kita boleh bantu, berikan bantuan. Maknanya bukan semestinya berikan bantuan itu dengan kita bagi harta kat dia. Boleh juga kita bantu dia, meringankan dia punya beban. Sambung lagi. Okay, para sahabat radhiyallahu anhu bertanya lagi, kalau dia tak lakukan, baginda SAW menjawab, hendaklah dia mengajak ke arah kebaikan. Ini pun sedekah. Masa ajak orang buat baik juga sedekah, kan? Ajak orang beramal lah, maksudnya itu pun sedekah. Okey, lagi. Para sahabat, ni yang pasal ajak orang buat baik ni tadi saya terang panjang lebar tadi. Okey, baik. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya lagi, jika itu pun dia tidak lakukan, baginda SAW menjawab, mana ini semua tak ada dah. Ini akhir darjat. Ini akhir darjat. Okay, apa dia? Baginda SAW menjawab, sekurang-kurangnya hendaklah dia mengelakkan diri daripada menyusahkan sesiapa, kerana itu pun sedekah baginya. Paling kurang janganlah susahkan orang. Tahan diri daripada susahkan orang. Jadi betul lah, kan? Saya pernah bagi tahu di sini pun pernah bagi tahu, tempat lain pun saya pernah bagi tahu, kan? Para ulama
ada sebutkan, saya sebanyak kali sampaikan, ada seorang Maulana di India, namanya Maulana Umar Palanpuri rahmatullah alaih. Dia meninggal tahun 1997. Jadi beliau dalam ceramah beliau selalu bagi tahu. Beliau kata akhlak ni ada dua. Dia beritahu simple tapi sebenarnya bertepatan dengan hadis. Yang saya dah beritahu di beberapa tempat. Beliau kata akhlak ada dua. Apa dia? Pertama akhlak yang paling tinggi, yang kedua akhlak yang paling rendah. Mana orang kata last punya akhlak last. Apa dia akhlak paling tinggi? Akhlak yang paling tinggi beliau kata diri kita, harta kita dan apa yang ada pada kita digunakan untuk menyenangkan orang lain. Itu akhlak paling tinggi. Tapi apa dia akhlak paling rendah? Ialah diri kita, harta kita dan apa ada pada kita tak menyusahkan orang lain. Tak menyusahkan orang lain. Itu akhlak paling rendah. Dia beritahu ni simple kan, tapi sebenarnya itu kesimpulan pada hadis. Tuan-tuan cuba ingat, itu kesimpulan hadis. Kan, akhlak paling tinggi, akhlak paling rendah. Senang kan? Kesimpulan hadis. Apa dia akhlak paling tinggi? Makna kesimpulan dia, diri kita dan apa yang ada pada kita ni memberi manfaat pada orang lain. Itu akhlak paling tinggi. Macam Nabi bagi tahu kat hadis yang atas tadi tu. Bantu orang lain apa semua kan? Beri manfaat pada orang lain. Tapi akhlak paling rendah ialah diri kita dan apa yang ada pada kita, harta kita dan apa saja yang ada pada kita tak menyusahkan orang lain. Tak menyusahkan orang lain. Itu paling kurang. Maka itulah akhlak paling rendah. Kan? Akhlak paling rendah. Okey. Ni hadis yang depan ni pun makna lebih kurang sama. Saya rasa boleh baca je kot. Cuma minta azan. Minta azan, lepas tu kita hadir di depan tu, saya tak payah syarah panjang, kita baca je. Makna dia pun semua lebih kurang sama. Minta azan dulu, lepas tu kita sambung sikit, kita habiskan hadis atas. Beberapa hadis tu, 2-3 hadis tu sama makna. No. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina.
wassalatil qa'imah atihana ba'd maqam innaka la tukhliful mi'ad. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu mir'atul mu'min wal mu'minu akhul mu'min yakuffu alaihi dhai'atahu wa yahutu min wara'ihi, rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mukmin ialah cermin untuk seorang mukmin yang lain. Cermin di sini maksudnya seperti mana cermin menampakkan apa yang ada pada kita. Maksudnya seorang mukmin yang lain dia juga sentiasa ambil berat terhadap keadaan saudaranya. Mana kalau saudara itu ada kekurangan atau susah, maka dia akan bantu saudaranya itu, bimbing saudaranya itu. Dan seseorang mukmin ialah saudara untuk seorang mukmin yang lain. Dia menjaga saudaranya itu daripada sebarang kerugian dan memeliharanya dari segenap penjuru. Baik. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini bermakna jelas. Okey, sambung. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw madluma. Faqala rajul ya Rasulullah ansuruhu idza kana madluma. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu, rawahu al-Bukhari. Okay, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bantulah saudara kamu sama ada dia menzalimi ataupun dia dizalimi. Sama ada dia zalim ataupun dia dizalimi. Maka seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, saya akan bantu saudara saya yang dizalimi. Bagaimana saya membantu saudara saya yang berlaku zalim? Maksudnya sahabat ni macam heran. Kalau bantu dizalimi itu saya memang akan bantulah, orang dizalimi saya akan bantu. Tapi macam mana lah bantu orang yang buat zalim? Kan? Jadi baginda SAW bersabda, hentikanlah dia daripada kezalimannya, kerana memberhentikan penzalim daripada kezalimannya itu itulah membantunya. Menghentikan penzalim daripada kezalimannya itulah membantunya. Maksudnya bantu orang buat zalim, bantu si penzalim bukan makna bantu dia melakukan kezaliman, tapi maknanya halang dia daripada dia berlaku zalim, berhentikan dia berlaku zalim. Maka itulah makna bantu saudara yang berlaku zalim. Bermakna orang yang dizalimi pun kena bantu, orang yang berlaku zalim pun kena bantu. Berlaku zalim ni maknanya kita usaha supaya dia berhenti daripada kezalimannya. Nasihat dia, bantu, maksudnya kita terus nasihat dia dan beri peringatan kepada dia supaya dia tinggalkan dia punya kezaliman dia. Kalau orang tu mungkin orang biasa, maka mudah. Kalau orang tu mungkin orang besar, maka perlu dinasihati dengan hikmah. Kalau orang tu ada kuasa, perlu dinasihati dengan hikmah. Tu cara dia lah, orang yang ada kuasa. Tapi kalau orang tu ialah orang yang mana orang biasa, orang bawah ni, maka mudah kita nak nasihati dan sebagainya. Tapi kalau orang tu orang atas, maka dia perlu hikmahnya, perlu bijaksana berbanding dengan orang yang biasa. Okey, baik. An Abdullah bin Amrin, an Abdullah bin Amrin yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama', rawahu Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan Ar-Rahman mengasihi hamba-hamba yang mengasihi orang lain. Tuhan Ar-Rahman, Allah lah. Tuhan Ar-Rahman mengasihi hamba-hamba yang mengasihi orang lain. Jadi kamu kasihilah penduduk bumi, maka ahli langit akan mengasihi kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Kasihilah penduduk bumi, maka ahli langit, mana Allah Ta'ala dan juga para malaikat. Ahli langit di sini maksudnya yang menguasai langit. Kalau Allah, Allah yang menguasai langit. Atau juga maksud para malaikat. Kalau para malaikat itu jelas. Okey, jadi ahli langit akan mengasihi kamu. Maksudnya kita sayang penduduk bumi, Allah akan sayang kita. Dan juga para malaikat juga akan sayang kepada kita. Penduduk bumi yang dimaksudkan di sini bukan hanya manusia. Manusia itu sudah pasti. Manusia sudah pasti. Tetapi juga termasuk selain dari manusia. Kan, binatang dan seumpamanya. Macam baru ni juga ada satu soalan orang tanya pada saya, adakah kita kena kasih pada binatang? Kan, hadis yang bagi tahu bahawa kita kena kasih pada binatang, ni lah hadis dia. Ni antara lah, sebenarnya ada hadis lain, tapi ni antara. Mana Allah Ta'ala suruh kita kasih kepada penduduk bumi. Dan penduduk bumi di sini yang sudah pasti masuk manusia,
Termasuk juga binatang. Kena ada juga sifat belas kasihan terhadap binatang. Maka kalau kita kasih dengan siapa saja, manusia ke binatang ke, maka Allah Ta'ala akan kasih kepada kita. Lagi-lagi lah kasih yang paling besar ialah kasih kepada manusia, maka Allah Ta'ala akan kasih kepada kita. Hadis ni juga biasa diriwayatkan secara musalsal. Kan hadis ni juga biasanya diriwayatkan secara musalsal. Dipanggil musalsal bil awwaliyah. Para ulama jadikan hadis ni, yang hadis yang riwayat begini dijadikan sebagai hadis musalsal bil awwaliyah. Apa makna hadis musalsal bil awwaliyah? Hadis yang mana diriwayatkan dengan satu cara yang sama, daripada guru ke guru sampailah kepada ulama, sampailah pada sahabat yang terdahulu, sampai pada Sufyan bin Uyainah, dan hadis tu disandarkan pada Nabi SAW. Iaitu apa dia? Iaitu hadis musalsal bil awwaliyah. Maknanya para ulama biasa amalkan kalau mula-mula jumpa dengan anak murid, bila duduk dalam majlis mengajar, maka mula-mula mereka akan sampai ke hadis ni. Hadis ni dinamakan hadis sampai ke hadis ni. Musalsal bil awwaliyah. Dan para ulama sebut apa antara hikmah dia. Mereka amalkan bila dalam majlis hadis, mereka sampai ke hadis ni sebagai hadis yang pertama disampaikan kepada anak murid. Supaya bila jumpa, mula-mula jumpa, supaya terpupuknya kasih sayang dalam hati kita. Itu sebab dia. Faham apa saya kata ni? Maksudnya ulama jadikan hadis ni, bila mula-mula jumpa dalam majlis pengajian, biasanya mereka akan sampai ke hadis ni dulu. Hadis ni. Dan mereka namakan hadis ni dengan nama hadis musalsal bil awwaliyah. Kerana hadis musalsal ni maksudnya hadis yang diriwayatkan secara turun-temurun dengan satu cara yang sama. Macam hadis ni dipanggil musalsal bil awwaliyah. Apa maksud dia? Iaitu hadis yang mana bila mula-mula jumpa, awaliyah tu maknanya bila awal jumpa, maka hadis ni disampaikan. Tapi kenapa para ulama pilih hadis ni? Kerana hadis ni dalam kandungannya ialah menyuruh, menggalakkan supaya kita berkasih sayang. Jadi bila kita sampai ke hadis ni, kan, maka akan timbul kasih sayang sama kita. Cuma dalam riwayat tu biasa ada sikit beza lah. Cuma yang itu hadis tu ar-rahimun yarhamumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wa fi riwayah yarhamukum man fis sama. Itu hadis yang biasa disampaikan, tapi juga riwayat yang dari segi lafaz berbeza, tapi maknanya sama. Yang biasa disampaikan dalam musalsal bil awwaliyah. Sebab itu banyak kali kadang bila ulama kat sini pun ada datang, maka kadang-kadang disampaikan hadis musalsal bil awwaliyah, iaitu hadis yang mula-mula disampaikan hadis ni supaya datang kasih sayang sama kita. Okey, baik, wallahu alam, sampai itu sahaja.